Sejarah perkembangan revolusi industri 1.0 sehingga 4.0. Apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan teknologi bagi membantu dalam kehidupan manusia, dalam penyelesaian dan memudahkan kerja yang dilakukan oleh manusia. Selain daripada itu, ia membantu mempromosikan produk barangan dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat mengikut perubahan masa dan kemajuan produktiviti permasaran. Revolusi Industri 1.0. Revolusi ini bermula pada tahun 1750 sehinggalah 1850, bermula dengan penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Mesin yang menggunakan untuk menghasilkan pengeluaran tekstil, pertanian, pengangkutan dan perkilangan dengan menggunakan mesin tenaga wap. Dengan adanya mesin-mesin ini telah meningkatkan produk berlipat ganda daripada tenaga manusia kepada tenaga menggunakan pergerakan enjin wap. Maka dengan ini terciptalah kenderaan menggunakan tenaga wap yang pertama di dunia oleh Conrad Friedel pada tahun 1769. Revolusi Industri 2.0. Revolusi ini bermula pada tahun 1870 sehingga 1914 apabila penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti lebih besar dan cepat. Pada tahun 1879, Carl Benz mencipta kenderaan pertama menggunakan tenaga bahan api menggantikan tenaga wap. Ia menggabungkan sistem mekanikal dan sistem elektrikal bagi mengoperasikan sesuatu produk keretanya dengan menggunakan kuasa enjin two-stroke. Tahun 1908, Henry Ford pula mencipta kereta Ford yang lebih baik dengan harga lebih murah untuk dipasarkan. Penggunaan kereta menggunakan enjin wap digantikan pula dengan menggunakan enjin bahan api pada revolusi industri 2.0 bagi membantu kehidupan manusia dengan pelbagai jenis pengeluaran jenama-jenama lain. Antara berikut adalah seperti Mitsubishi, Toyota, Honda, Worley, Mazda. Selain daripada negara-negara Eropah seperti Jepun, Korea dan China. Revolusi Industri 3.0 bermula pada tahun 1960 sehingga tahun 2000 dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya penggabungan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Penggunaan teknologi digital, elektronik dan internet bermula pada revolusi industri 3.0 dengan adanya reka bentuk mekatronik melalui teknologi gabungan mekanikal, elektrik dan elektronik. Pemasangan kereta dipermudahkan dengan terciptanya robot bagi menggantikan tenaga manusia. Robot digunakan untuk menghasilkan kerja-kerja yang lebih mencabar yang tidak boleh dilakukan oleh manusia seperti mengecat, kimpalan, memasang bahagian-bahagian kereta. Selain daripada itu juga, manusia telah menukar permainan recorder kepada DVD player dengan penemuan semikonduktor. Penggunaan IC ataupun integrated circuit iaitu liter terkamil untuk digunakan pada peralatan elektronik seperti telefon bimbit, televisyen dan komputer. IC ataupun integrated circuit juga boleh menguruskan sistem berfungsi secara automatik. Revolusi Industri 4.0 bermula pada tahun 2000 sehinggalah sekarang. Mesin-mesin ataupun kenderaan dikawal oleh komputer yang boleh menyimpan data kepada cloud dan big data melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda, data raya dan komputeran awam bagi membentuk sistem pengeluaran pintar. Penggunaan revolusi 4.0 digunakan secara meluas pada produk pintu pagar automatik. Google juga menguruskan Waze, Google Maps,
dan ramalan cuaca melalui clouds yang terdapat pada big data. Setiap era revolusi mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri yang berkembang dari masa ke semasa. As we can see, the AutoX self-driving system is completely integrated within the vehicle platform. And this is why I can put my luggage here without any problems. This is a level 4 and level 5 fully driverless robotaxi from AutoX, the leading self-driving car company in China. This is a Chrysler Pacifica minivan equipped with high-resolution cameras, high-resolution lidars, and long-range radars. Because it is a fully driverless vehicle, the car also has a surrounding blind spot perception system on each side of the car, including both wide-angle lidars and cameras. Here is the button to open the door. Okay, now I'm all buckled up, Tahukah kamu and I'm going to click the perkembangan button to go. revolusi industri yang kamu pelajari dalam bab 1, reka bentuk mekatronik tekanan 3? Ia hanya meliputi revolusi industri 3.0, ianya dengan penggunaan gabungan reka bentuk elektronik dan seterusnya penggabungan reka bentuk mekatronik yang boleh berfungsi menggunakan komponen elektronik iaitu mikropengawal supaya kawalan data boleh menyimpan maklumat dengan menggunakan pengatur caraan supaya produk mekatronik boleh berfungsi secara otomatik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Now I'm inside the self-driving car. The driver's seat is empty. The passenger seat is empty. The second and third rows are all empty. I'm in the car all by myself. This is so nice. Safety, Yang hygiene, dimaksudkan revolusi privacy, industri you have it all in 4.0 this car. By the way, iaitu revolusi AutoX's industri robotaxi 4.0 is dengan also the melibatkan first fully penggabungan self-driving reka car bentuk in the mekatronik world that bersama preserves the internet moon benda, data You can raya open dan the sliding komputeran panel to see awam the sky. bagi membentuk It feels so sistem nice pengeluaran during pintar. winter to enjoy the Contoh sunshine. sistem pengeluaran And pintar you can yang also boleh adjust dipasang the pada temperature kenderaan from the AC panel mana right yang here. kamu dapat Feel free ketahui to help melalui yourself. video ini yang dipasangkan pada Now sebuah we're kenderaan trying to turn bersama right, internet and benda, as you can see, data raya we can dan see a komputeran pedestrian awam. trying to cross the road, and our Merujuk robotaxi has kepada determined internet benda. that, so it's made a pause. Internet benda And now adalah it's kept berbilion-bilion going. Now peranti we've bumped into a fizikal di situation seluruh dunia where yang there's a menghubung car dengan stopping on the internet side of the serta road, which is mengumpul really dan common in berfungsi China. data. Contoh yang kamu There we dapat go. perhatikan pada hari ini Now our iaitu robotaxi penggunaan is turning into a RFID rather narrow iaitu road. chip Now berkuasa we've rendah bumped into yang a very mampu common menghubungkan dengan situation wireless in one dan of these narrow roads in perluasan China. internet Now we jalur have a lebar big truck serta stopping right in front of seluler us. merupakan And our pemacu robotaxi kepada has carefully perkembangan and ini. smartly made Mari a kita choice tengok to go bagaimanakah on the opposite kefungsian lane. And also we've got a produk situation pada going sebuah across. kenderaan melalui So our revolusi car industri right now is 4.0. trying to work out the best timing to perform the left turn. Now it's made a pause because we have a bike going in front of us. Now, immediately after the turn, our car makes a side pass to go around the blue truck parked in the lane. And then, an orange delivery truck starts to pull over and occupy a portion of our lane. Our car wants to nudge, but has to yield to another white delivery van rushing by on our left. Now, this is a very interesting situation, and the car drove just like a human driver. Now, a human support agent has picked up the call. Let me say hi to her. 你好 ，Hello， 能看到我吗？可以的，很高兴看到你的笑脸。 A very nice lady said welcome to me. I'm going to say thank you to her and let her go back to work. 你们这个无人车真的很酷哎！谢谢，您客气了，拜拜。 Bye bye. Now the car's telling me that I'm arriving at my destination. The destination I chose was Evergrande Vehicle Research Center. Now the self-driving car is leaving by itself, going to pick up the next passenger. Everything is automatic, without any human driver. Now this is a totally eye-opening experience for me.
Malaysia juga menempah kejayaan pada era revolusi 3.0 di bawah jenama Proton. Kita saksikan kejayaan kereta nasional bagi negara kita, iaitu Malaysia. Mari kita imbas semula sejarah kegemilangan Proton. Proton Saga merupakan model pertama syarikat automotif pertama Malaysia, iaitu Proton. Ianya dibina atas landasan Mitsubishi Lancer, hasil kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan Mitsubishi Motors Jepun. Ianya telah dibangunkan buat pertama kali di Shah Alam pada bulan September 1985. Ianya telah dilancarkan pada 9 Julai 1985 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Pada awalnya, ia dikeluarkan dalam bentuk salon dan kemudian pada tahun 1987, sebuah model hatchback pula diperkenalkan. Semasa pelancarannya, kereta Proton Saga pertama telah dihadiahkan kepada Muzium Negara sebagai simbol bermulanya industri automotif negara. Proton generasi pertama ini mempunyai rekod pengeluaran yang paling lama antara model-model Proton yang lain, iaitu selama 23 tahun. Sehinggalah ia digantikan dengan Proton generasi kedua pada tahun 2008. Lebih daripada 1.2 juta unit telah dijual dan ini menjadikan model generasi pertama ini model yang paling laris dijual oleh Proton. Untuk pengetahuan anda, model terawal Proton Saga telah menggunakan enjin yang dibekalkan oleh Mitsubishi. Proton Saga pada generasi pertama telah dilancarkan pada 9 Julai 1985. Proton juga telah menceburi pasaran ekspor pada tahun 1986 dengan penerimaan Proton Saga pertama oleh Bangladesh pada 26 Disember 1986, diikuti New Zealand, Brunei, Malta dan Sri Lanka pada tahun 1987. Kemudian pada Oktober 1987, sebuah varian hatchback yang dipanggil Proton Saga Aeroback pula dilancarkan. Varian menampilkan bahagian belakang yang direka baharu dan lebih sporty. Pembangunan industri ini berkembang dengan pesat sehingga lahir beberapa model lain selepas model Saga seperti Proton Iswara, Proton Wira, Proton Tiara, Proton Perdana, Proton Satria, Proton Putra dan Proton Wajah. Seiring dengan tagline Malaysia Boleh, adakah anda bangga menjadi anak Malaysia? Sekian sahaja sejarah kewujudan kereta nasional pertama Malaysia. Ianya satu pencapaian yang cukup membanggakan. Terima kasih kerana menonton. Jika anda ada sebarang komen dan cadangan, sila tinggalkan di bawah.